AI tu? Macam mana sebenarnya? Okey. Terima kasih, Cik Syarul. Ya. Okay. So pertama sekali, I think thanks to RTM to jemput MSU on this session. So I think thank you very much for giving this opportunity, peluang ini untuk kita berkongsi sama apa itu yang dipanggil AI ataupun artificial intelligence, kecerdasan buatan. So kita lihat dari segi simple perspektif. Kita lihat artificial intelligence ini satu simulasi. Simulasi yang mirip kepada human, manusia. Yang boleh kita laksanakan, maknanya kita akan mirip kepada kemampuan manusia di dalam sistem komputer. Ya. So jadi simulasi ini akan membenarkan supaya setiap langkah-langkah yang dibuat sama seperti pemikiran manusia. Iaitu dia boleh berfikir, dia boleh menerima maklumat, dia boleh selesaikan masalah dan juga boleh menyatakan apa-apa keputusan daripada soalan yang diberi. Jadi dia akan ada macam tadilah. Dia akan ada cognitive task panggil. So that's the terminology yang kita pakai. Jadi kita akan buatkan ia satu platform. When we talk about platform, dia ada dua. Iaitu platform physical, which is you use robot, or platform virtual, which is kita ada software robot. Robot tidak hanya hardware, tapi dia ada software robot. So kalau kita dari segi melakukan task internal, kita akan gunakan software robot. So contohnya macam Siri tadi, dia menggunakan software robot. You don't see it. Tapi kalau you tengok Twiki ke apa, dia bergerak. Itu kita panggil physical robot. Tapi is embedded dengan knowledge yang dia boleh buat keputusan. Contohnya kalau sweeper, dia boleh tentukan kat mana ada habuk, kat mana ada sampah dan sebagainya. Itu kita tengok dari segi umumnya. Apa yang dipanggil artificial intelligence. Okey, baik. So I think insyaAllah untuk itu permulaan. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Masa lagi. Sejam lagi, Datuk. Dr. Ibrahim, mungkin kalau artificial intelligence ni, saya rasa dia satu perkara yang bagi saya sebagai seorang pelajar sangat memudahkan. Tapi dari segi pembelajaran PDP dalam kelas tu macam mana kalau task yang diberi, adakah ia membantu pensyarah dan juga pelajar atau dia merencatkan tumbesaran pendidikan itu sendiri? Okey, saya terus menjawab Cik Syaril. Syarul. Okey, terima kasih sekali lagi atas jemputan kepada pihak UTM untuk sesi Lensa IBT pada malam ini. Secara ringkasnya, respon saya kepada keperluan AI, mungkin saya berkisar kembali kepada artificial intelligence dalam beberapa selemasa. Okay. Mungkin hari ini umum maklum bahawa AI ini sudah sampai ke komuniti ataupun masyarakat. Yang asalnya dia adalah satu teknologi yang rapat kepada researcher dan kepada industri-industri. Now sekarang dia dah bergerak kepada istilah yang kita sebut sekarang ni generative AI. Mungkin itu yang dimaklumkan tadi. Macam mana dia sama ada dia merencatkan ataupun dia membantu pelajar dan pensyarah dalam proses PDP. Ringkasnya, kalau kita boleh maklumkan bahawa AI ini kita always lihat dalam sudut yang konteks yang positif. Saya sebelum masuk kepada sesi ni tadi saya discuss dengan Datuk. Pisau sekiranya kita gunakan pada ke arah yang positif, it is by all means it is a good peralatan untuk kita. Begitu juga dengan AI. Jadi AI ini kalau dilihat dalam proses PDP, kalau kita lihat keperluan dia pada hari ini, mungkin ringkas dia kita boleh katakan AI itu mampu, mungkin malam ni saya akan guna banyak perkataan personalized learning. Kita boleh bayangkan kalau dalam satu dewan kuliah, pelajar-pelajar mungkin bersama dengan seorang pensyarah. Dengan canggihnya teknologi AI pada hari ini, mungkin kita boleh bayangkan proses tutorial itu akan berjalan secara personalized learning.
Kerana kemampuan AI itu untuk respon dalam konteks yang perbincangan, perbualan ataupun pertanyaan. Mungkin tadi macam awal tadi, pertanyaan berkaitan dengan artificial intelligence ke series kan. Tapi teknologi itu telah berkembang lebih. So, jadi pada pandangannya AI ini penting dan kita perlu lihat daripada konteks yang positif untuk tujuan PDP. Mungkin itu ringkasnya lah untuk sesi yang ni. Dalam sesi kuliah Azil lah, ada tak? Nak tanya ada tak kan? Takut terkena kat diri kita balik. ChatGPT sekarang ni. Banyak membantu ke macam mana, Azil? Tak kira nak tanya guna ke tak? Banyak membantu ke tidak? Pertama kali, terima kasih RTM atas jemputan saya mewakili USM dan pelajar. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang perspektif pelajar terhadap AI. Jadi menyentuh tentang apa yang Syairul bercakap tentang ChatGPT, pada saya ia merupakan alat bantu belajar untuk para pelajar mendapatkan dapatan ilmu ataupun pencairan ilmu. Ia memang mudah dan pada saya ia merupakan satu revolusi untuk dapatan ilmu kerana zaman dahulu kita ada buku, kemudian bergerak kepada internet dan pada zaman yang moden ini kita ada wujudnya AI ataupun ChatGPT lah seperti yang Syairul berkata, dan sememangnya ia sangat-sangat membantu saya terutamanya dari segi perspektif pelajar. Tapi tapi saya nak tekankan kat sini kita kena guna dengan cara yang betul. Kita tidak boleh menggunakan ChatGPT ataupun AI ini dengan atas alasan shortcut ataupun jalan mudah dan ataupun jalan pintas. Okey. Yeah. Kalau kita cakap banyak membantu, macam saya bila cakap pensyarah Azil tengah tengok semua gelap tadi maksudnya ada benda yang mungkin dari segi pensyarah, dari segi pendidik ni mungkin dia kalau guna ChatGPT ni benda yang teruk lah, itu persepsi, perspektif seorang pensyarah. Datuk macam mana? Adakah kita perlu melihat tu, kita kena basuh fikiran tu ke macam mana, Datuk? Well, as I said tadi kan, dia satu platform. Jadi platform untuk kita pembelajaran dan sebagai pensyarah untuk platform pengajaran. Dan even dulu sebelum ada ChatGPT pun, kita menggunakan buku. Kita salin daripada buku. So salin daripada GPT itu ada masalah. Tetapi kita kena faham what is the content produced by ChatGPT tadi. ChatGPT. Even I have an argument definasi series tadi. Kenapa dia tidak tepat? Tetapi ada, tapi dia tidak tepat jawapan tu. Jadi kita kena cari lagi sumber lain. Jadi tidak boleh depend pada Siri saja, tak boleh depend pada ChatGPT saja. Tapi kita kena tengok ada perisian lain, boleh cek dekat Google ke, cek dekat any other dictionary. Apa maksud tentang terminologi itu dari segi aspek pembelajaran. Itu saya tengok dari segi aspek tersebut. So jadi dia adalah dua hala antara pengajar dan pelajar. Baik. Pengajar akan cari macam mana nak mengajar. Pelajar apa yang dia boleh belajar daripada konten yang ada. Alright. Jadi dia kena ada kat situ kita panggil harmonization of learning. Itu dah. Tingkat kat situ dulu kot. itu sebenarnya satu kita analogi yang kita kata sangat baik untuk kita nak tafsirkan berkenaan dengan AI ni, Datuk. Tapi doktor, kalau kita cakap pasal AI ni, sebenarnya AI ni luas kan. Ada kalau ChatGPT-nya satulah kan. Ada yang saya tak pasti, tapi ada yang gunakan tak perlu melukis banyak. Hanya tarik sini tarik sana dah jadi pemandangan laut. Kalau kreativiti tu macam mana? Adakah direncatkan oleh AI ni ke ataupun macam mana? Kalau tadi kita cakap pembelajaran, ini dari segi bakat tu sendiri. Bakat tu sendiri. Okey. Kalau kita melihat AI ni dari sudut konteks ChatGPT tadi, kita sebut dia, istilah dia perkataan ke perkataan, text to text. Untuk hari ini mungkin kita akan lihat daripada teks ke image, teks ke audio, teks ke video. Yang dimaklumkan di Syarul tadi, kita lihat teks kepada image contoh.
Okey. So mungkin ruang ni saya gunakan untuk maklumkan bahawa keterbatasan kreativiti itu sepatutnya akan dijelmakan dengan lebih baik. Dengan adanya ruang. Contoh kalau kita lihat platform-platform yang ada. ChatGPT mungkin ramai orang maklum. Saya singgah sebentar untuk kita lihat. Kalau Google, kita ada Google Bard. Okey. Microsoft, kita ada Bing. Okey. Tapi kalau kita lihat daripada teks ke image tadi tu, mungkin ramai yang maklum. Kita ada Midjourney. Midjourney, Okay. Leonardo AI. Okey. Okay. Di semua adalah sistem ataupun perisian di cloud yang membolehkan kita menggunakan imajinasi kita. Okey, sebelum kita jawab membataskan kreativiti itu ataupun tidak, mungkin satu lagi istilah yang kita sering dengar pada hari ini dipanggil prompt engineering. Prompt engineering. Okey. So sebenarnya mungkin kalau kita lihat prompt engineering ini adalah dia agak satu ruang yang baru, bidang researcher ataupun penyelidik cuba lihat. Okay. Prompt engineering ni seolah-olahnya kalau kita lihat ChatGPT, kita masukkan teks kita dalam chatbox itu, dia akan respon kepada kita. Alright. Okey. Kalau Midjourney ataupun Leonardo AI ni, macam mana prompt engineering itu berfungsi, seolah-olah dia membenarkan sekecil-kecil anak pada umur 10 tahun untuk membayangkan apa sahaja yang dia terbayang untuk di-imagine, kemudian dia cuma mengeluarkan istilah-istilah penting yang dipanggil prompt engineering. Dia prompt sahaja di situ dan terhasillah satu seni lukisan. Okey. So kalau kita lihat, mungkin asalnya kita lihat kepada the skill of sketching. Mungkin ada bakat dekat situ. Tapi bila kita lihat prompt engineering, dia satu bidang yang mungkin kita di Malaysia perlu kuasai juga. Sebab keperluan prompt engineering ini sebenarnya akhirnya dia memberi ruang kepada sekecil-kecil anak untuk membayangkan apa sahaja dalam bentuk lukisan, daripada teks kepada lukisan. Sekecil-kecil anak sampai sebesar Azil. Betul. Dah pelajar PhD seni bina. Kita nak banyak lagi kita nak tanya berkenaan dengan AI ni, tapi kita nak berehat seketika sebelum kita nak bertanyakan Azil berkenaan dengan AI dan juga seni bina. Kita berehat seketika dalam Lensa IPT. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Bersua kembali dalam Lensa IPT. Tadi kita stop sekejap cakap berkenaan dengan AI bersama dengan 3 panel kita. Tadi Dr. Ibrahim ada sebut berkenaan dengan
membataskan kreativiti itu tidak. Cumanya kita memberikan ruang kepada sekecil-kecil anak sampailah ke besar-besar mana pun boleh menggunakan teknologi AI ini dengan mudah untuk menghasilkan satu perkara yang kita memberi impak kepada komuniti dan sebagainya. Kita nak tanya kepada Azil sendirilah kan. Sebagai seorang pelajar, sempat Azil lari ambil tab tadi katanya nak tunjuk sesuatu dekat kita ni berkenaan dengan membataskan kreativiti. Azil. Sebelum tu saya agak tertarik dengan perkataan membatasi kreativiti. Adakah AI bersifat dari segi membataskan aktiviti? Setahu saya ataupun sepanjang pengalaman saya menjadi seorang pelajar seni bina, kita memulakan satu prospek design itu dengan reference ataupun kita panggil sebagai precedent study. Jadi kita memerlukan sumber untuk menghasilkan sesuatu design. Jadi saya rasa kewujudan AI hari ini sebenarnya membantu proses itu jadi lebih legit, lebih cantik dan prosesnya akan jadi lebih sempurna untuk para pelajar. Jadi saya nak tunjuk satu projek yang saya pernah buat semasa master saya. Kamera boleh zoom sikit? Okey. Jadi proses untuk mendapatkan projek ini sebenarnya mungkin mengambil masa yang agak lama. Tetapi jika kita menggunakan AI, saya yakin proses untuk menghasilkan projek ini sebenarnya akan jadi lebih mudah, lebih pantas dan bererti dari segi apresiasi ataupun penerimaan lecturer terhadap pelajar itu akan jadi lebih menarik. Saya fikir begitu. Baik, itu kalau maksudnya itu bukan dibuat oleh AI lah. Ya. Diambilkan sikit-sikit daripada AI. AI itu adalah baik. Maaf atas gangguan teknikal sikit. Tapi kita juga nak bila perkara macam tu, maksudnya kita jadi lebih faham dengan apa yang kehendak dari segi konteks AI itu sendiri. Adakah ia di masa depan macam mana, Datuk? Adakah ia akan lebih membantu? Bayangan Datuk macam mana? Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, maybe saya nak tambah on the creativity sedikit. Okey. Saya lihat kreativiti ini dia ada dua bahagian. Okey. Satu idea creativity, satu skill creativity. Okey. So selalunya kids dia start dengan idea. Dia tengok sekarang ni saya nak buat macam mana keadaan di pantai. So dia akan buat imajinasi and you can tell the AI to come up with the scenario dekat pantai. Then baru you can boleh start melukis. If you want to physical skill. But there's also software yang boleh draw that particular scenario dalam bentuk drawings. So to me, it's strongly not stopping creativity, but it gives me more opportunity to have higher skill creativity. Right? Okay, balik tadi soalan you tadilah. Apa tadi? Masa depan macam mana? Bayangan. Okay. Masa depan, saya rasa the future of AI and particularly in the application of AI in education is meluas. And penggunaan dia perlu digalakkan pada pendapat saya lah. Sebab kita tengok dari segi kalau you nak menulis sesuatu, I think there is contohnya learning English. Kita tidak berapa mahir tentang kita punya grammar, thesaurus, spelling, and there is now software yang you can write any English sentences and then suruh dia buat correction. So that's pada saya part of learning English. Instead of tanya cikgu, pergi ke sekolah, cikgu betul tak saya punya comprehension ini or composition ini. So you don't have to ask the English teacher to do correction. You ask the AI to correct for you. Lagi mudah. And you can do it anytime. Kat cikgu, you kena tunggu pukul 8 pagi untuk dapat jawapan. Here, you can do the assignment at midnight. Within second, you get the answer. So that's one example. I think, for example, we use untuk checking student thesis. Student thesis, kita ada satu software dipanggil Grammarly.
Okay. You just put in the content yang you tulis dalam chapter you, dia suruh dia buat correction. Even you can boleh twist the ayat. Ayat berbeza tapi maksudnya sama. Jadi you can avoid element of plagiarism. Similarity tidak ada kat situ tapi maksudnya sama. That's one thing that you can use. Tetapi mestilah ada software lain yang boleh semak the similarity. Okay. Supaya dia lebih sahih, legitimate. Jangan bro. Betul. Tadi Aziz bisik Quillbot cakap. Yeah. Dia macam pernah guna tu. Betul. Yeah. Jadi itu doktor. Kalau itu dari segi kita dah bercakap mengenai AI dalam kreativiti dan juga bakat dan sebagainya. Tapi kalau dari segi pentadbiran, bagaimana AI itu membantu? Okey, ringkasnya AI ini adalah satu tools untuk tujuan pentadbiran. Kalau kita lihat keperluan AI itu sendiri. Kalau dalam konteks IPT contohnya, saya terus respon kepada persoalan itu. Dalam bentuk pentadbiran, mungkin kita boleh satu senario. Pelajar-pelajar baru, mungkin pada Oktober nanti akan ada pelajar-pelajar baru yang datang ke MJIT contoh, ke UTM, ke USM, ke MSU. Bila kita lihat sesi pendaftaran biasanya memerlukan secara konvensional kita perlukan manusia untuk interact dengan pelajar-pelajar yang mendaftar ni. Ini bukan perkara yang agak baru tapi chatbot. Istilah chatbot. Chatbot ini telah wujud agak lama. Tetapi dengan adanya ChatGPT, mungkin satu lagi terma baru kita introduce malam ni, kita sebut Large Language Model. Itulah sebenarnya ChatGPT. Google Bard, Microsoft Bing. Macam mana kesemua LLM model ini boleh digunakan dalam chatbot kita untuk tujuan pendaftaran. Mudahnya contoh, seorang pelajar baru masuk menerusi buku yang disediakan oleh universiti untuk dilihat apakah subjek yang perlu didaftar. Mungkin secara konvensional dia akan bertanya dengan pegawai akademik di universiti. So sekiranya kita mampu menghasilkan satu chatbot yang dia boleh interaksi bersama dengan chatbot tersebut dan tanya sahaja berkaitan perkara-perkara yang perlu pelajar ni mengambil perhatian bagi tujuan pendaftaran. Chatbot itu bukan lagi jawapan yang sebagai FAQ. Soalan lazim. So chatbot sekarang ni kita boleh katakan dengan adanya enjin AI ini seperti ChatGPT, mungkin saya ada satu istilah OpenAI yang biasanya orang gunakan. So maknanya bagi tujuan semudahnya bagi pendaftaran pelajar, chatbot mampu membantu pelajar untuk tujuan pendaftaran. So dengan adanya AI, banyak perkara-perkara sekecil-kecil proses pendaftaran mampu membantu pelajar baru untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Mungkin itu respon saya lah. Baik, kalau sebagai seorang pelajar, ada yang guna AI ni untuk bantu siapkan assignment. The whole assignment. Saya nak bawa balik definisi konsep bantu tu. Bantu tu membantu, bukannya menyelesaikan masalah. Membantu menyelesaikan masalah. Jadi kalau macam Azil sendiri, macam mana tips, katakan tips guna AI ataupun katanya toyol. Macam mana? Okey, sebentar tadi saya tunjuk berkaitan dengan projek master saya. Jadi sekarang saya tengah under PhD punya program. Jadi saya telah di bawah research dan kajian saya telah melakukan kajian tentang ventilasi dan juga airborne disease. Jadi saya telah menggunakan simulasi yang di mana saya tidak perlukan untuk membina model secara one-to-one scale. Jadi saya hanya memerlukan model itu di dalam komputer menggunakan software tertentu dan simulasi itu akan menjalankan kajian dan contoh-contoh senario yang saya akan nyatakan. Sebagai contohnya, jika berlaku sebarang penyebaran virus dan sebagainya, bagaimana maksudnya dari segi collection data, macam mana kita nak fix benda tu, bagaimana kita nak fix masalah yang dari segi penyebaran virus dalam rumah. Jadi saya rasa AI dan simulasi itu membantu dalam kajian dan PhD saya setakat ini. Dan sememangnya ia amat-amat mudah.
Okey, baik. Ya. Itulah konteks bantu dari segi kita kata tugasan. Ya. Tapi dari segi tugasan hakiki, mungkin sebagai seorang pekerja, AI dah kita kata caras pekerja-pekerja sekarang ni sampaikan mungkin di masa depan nanti AI lagi diperlukan berbanding manusia. Pendapat Datuk macam mana? Okey, kita tengok konteks of penggunaan AI ini dalam dua perspektif. Perspektif pertama adalah operasi universiti. Okey. Okay. Perspektif kedua adalah teaching and learning. Okay. So kita tengok dari segi productivity of the institution, then kita akan tengok bagaimana AI boleh digunakan pakai untuk automate regular process. Okey. Okay, macam Prof tadi Ibrahim mention about registration. So these are repetitive process. So maybe this can be automate using AI. We put the robot inside the system. Okay, ini hari ini pukul 12 tengah malam you kena proses. So you process all the result ke apa ke. So that's one thing. Because kita boleh put the knowledge supaya result tu valid or accurate. So we have to do. But again, AI is not just AI per se. You have to give the input. Input yang boleh dia proses untuk memastikan output is accurate. So that saya tengok dari segi perspektif sebab in term of operasi university or operasi institution. The other aspect is on the learning, teaching and learning. So teaching and learning kita tengok dari segi penyediaan konten. Contohnya, I think there's one software, dia panggil tutorial.com, if I'm not mistaken. Tutorial.com, where if you are given a new syllabus, new subject, and you are asked to teach immediately or tomorrow. So how to prepare the lesson plan? How to come up with the Bloom taxonomy? There is software that you can prepare to get the lesson plan for your class tomorrow. Right. So it's given by the AI so that we can have an initial class on without looking in the Google ke macam mana nak buat subjek tersebut. So that will help the lecturers or the instructor to get into the class immediately rather than struggling. I think there are also software yang you boleh prepare terus PowerPoint slide. Yes. Get it? Betul. Done. So jadi tak ada risalah. Oh, saya baru nak mengajar. Macam mana saya nak prepare? Tak ada. Don't worry. You just sit down in front of the computer, ask the AI tool to come up with that answer. And then you can immediately teach the particular subject or course. I think that's my... Mungkin nanti ada iklan di TV-TV, kenapa nak risau? AI kan ada. Doktor, itu kalau dalam skop universiti, ada juga dari segi industri yang saya teringat satu teknologi di China yang menggunakan robot untuk membedah. Sedang berlangsung bedah kulit anggur daripada isinya begitu precise, tak mencacat celakan isi anggur itu sendiri. Dan juga ada juga satu di Israel, dia gunakan daging buatan, tidak perlu lagi daging lembu korban dan sebagainya, daging buatan yang tulis je Wagyu A1, terus 3D printed, berapa banyak lemaknya, berapa banyak dagingnya, dan boleh dimakan, sihat untuk dimakan berbanding dengan daging-daging biasa. Jadi itu pandangan doktor macam mana? Adakah peluang pekerjaan itu akan jadi terhad di masa yang akan datang, ataupun sebenarnya AI ini perlu selari dengan pekerja? Okey, berkaitan dengan isu pekerjaan lah. Okay. Kalau kita lihat AI daripada konteks positif, naratif kita tadi, kita lihat AI itu alat. Okay. Saya masih lagi skeptikal, AI tidak membantu apa-apa. Okey. Mungkin dari pengalaman kami, penyelidik di UTM, untuk respon kepada keperluan pekerjaan tadi,
Mungkin istilah yang lebih sesuai, mungkin malam ni kita boleh cadangkan. Kita Englishnya kita sebut augmentations of job. Job augmentations. Okey. Kerana kita sebagai manusia, kerja-kerja yang repetitif ini sebenarnya bukan tujuannya untuk manusia lakukan. AI ini dicipta untuk kerja-kerja yang repetitif. Kerana ringkasnya manusia ni mudah penat. Okey. So, kerja-kerja yang bahaya yang kita boleh automatekan. Pengalaman kami di UTM, contoh, kami ada kerjasama dengan pihak industri untuk kerja-kerja berkaitan dengan proses-proses inspection. Untuk relate tadi, isu job augmentations. Kerja-kerja yang asalnya dalam satu clean room untuk tentukan the quality of the defect itu perlukan manusia untuk menyemak. Okey. So, kalau kita lihat dekat situ, keperluan manusia lebih daripada itu. So, bila kita lihat dekat situ, kerja-kerja yang asalnya manusia lakukan sekarang sudah boleh digantikan dengan AI, yang mana job-job opportunity yang telah hilang sebentar tadi itu telah kita akan bawa kepada satu peringkat yang lebih baik. Manusia sepatutnya melakukan kerja yang lebih baik. Okay, ringkasnya, betul, mungkin istilah hilang kerja itu agak sinonim dengan AI. Tapi daripada perspektif AI, boleh kita katakan job augmentation itu lebih sesuai. Kerana kerja-kerja yang repetitif, kerja-kerja yang bahaya, AI lebih sesuai untuk melakukan kerja tersebutlah, Syarul. Saya nak tahu juga kalau dari segi peluang kejayaan arkitektur ataupun seni bina, adakah AI itu akan macam doktor kata memudahkan ke ataupun merencatkan peluang pekerjaan pula. Tapi kita nak berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik, maksudnya buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek.
Bersua kembali dalam Lensa IPT, macam saya cakapkan tadi, saya masih lagi skeptikal. Kiblat saya adalah AI itu tidak boleh dikembangkan, dan panel kita bertiga hari ini akan menukar kiblat saya. AI ini di universiti terutamanya adalah diperlukan dan juga digalakkan lagi penggunaannya. Kita nak tanya Azil. Mungkin tadi bila Dr. Ibrahim sebut tentang kita kata peluang pekerjaan itu dibantu oleh AI, bukannya hadkan peluang pekerjaan untuk pekerja, untuk manusia terutamanya. Tapi kalau dari segi universiti, konteks awak sebagai seorang pelajar, kita nak ke belakang sikit tadi. Pemikiran secara kritis itu adalah satu kemahiran yang penting ada setiap pelajar. Dengan adanya AI ini, mudah sangat. Tidak perlu lagi pemikiran secara kritis. Jadi kemahiran itu juga perlu ada di tempat kerja. Pendapat Azil macam mana? Pendapat saya, kemahiran yang paling utama adalah penyelesaian masalah. Jadi AI adalah penyelesaian masalah. Tapi dalam konteks manusia. Kemudian saya percaya dunia seni bina ni sebenarnya luas, tidak termaktub kepada desain sahaja. Jadi saya percaya dengan wujudnya AI, dia sebenarnya membantu dunia seni bina itu mewujudkan lebih banyak peluang. Dan selebihnya berbalik kepada Universiti Sains Malaysia sendiri, saya yakin Universiti Sains Malaysia menerapkan pemikiran untuk mewujudkan konteks job creator. Maksudnya dengan wujudnya AI, saya yakin dia akan lebih proaktif dalam membina kerjaya baru di masa depan dan disandarkan kepada dunia seni bina sendiri. Ya, saya yakin begitu. Baik. Dalam konteks universiti, berapa peratus sebenarnya kita ni dah kita kata siap sedia untuk menerima AI secara total, Datuk? Okay, dari segi aspek, I think kalau kita tengok konteks MSU, we are on the move to go into AI. Berapa peratus? Peratus tu masih lagi rendah. Cuma kita dah start dengan we call it kita punya proses. One of them, we have developed our chatbot for student do inquiry about their account and so on. Sebelum ni, student have to go to the counter, make call and so on to get your statement balance dan sebagainya. So we have implemented the chatbot where student just inquire into the system, ask what is their account balance. That's one example. So we are going towards more on the what we call it RPA, robotic process automation. So that is a part of AI application that we can facilitate the processes of university. So another one, you are looking into like using AI in proctoring. Kita sekarang ni banyak online exam. So how do you know student next to or student buat exam dalam kat rumah, dia tak buka buku, dia tak buka Google dan sebagainya. So we have to do a study on human behaviour. Jadi bila dia tengah buat soalan, jawab soalan tu, dia mata dia kat mana, kepala dia kat mana, body dia kat mana. Bagi idea pula ni. Susah ni. Tapi saya rasa kalau di UM, Universiti Melaya, dia ada satu software memang dibeli untuk kita detect human behaviour waktu dah buat exam zaman PKP. Mungkin salah satu universiti IPTA yang menggunakan teknologi macam tu. Kalau di UTM sendiri, andai kata doktor diberi mandat untuk menyelesaikan masalah AI dalam universiti, apa antara ruang yang patut ditambah baik dalam sektor AI di universiti? Dalam bidang PDP mungkin? Contoh? Kalau dalam bidang PDP, saya jangkakan contoh dalam konteks pembelajaran PDP pada masa kini, kesan dari, mungkin saya boleh relate sedikit pengalaman pensyarah-pensyarah mungkin rakan-rakan saya di fakulti sepanjang COVID yang sebelum ini kan. So bila kita lihat ruang-ruang platform di internet, dia memberi ruang first, kalau kita pertama mungkin kita boleh lihat keterbukaan untuk mengajar secara online. So kemudian itulah merupakan titik tolak ataupun asas kepada
ruang untuk kita explore atau eksplorasi penggunaan teknologi AI dalam PDP. Contohnya, kalau kita lihat dalam subjek saya sendiri ataupun rakan-rakan yang mengajar bidang programming. Contohnya, biasanya pelajar engineering akan melalui proses-proses programming tahap 1, tahap 2. Kalau kita lihat basic programming itu, ringkasnya C programming contoh. Awalnya kita mampu daripada classroom base, kita pergi kepada online base. Which is a platform daripada rata-rata kita ada Google daripada Google platform. It's called Google Colab. Dengan adanya platform seperti ini, apa yang AI boleh membantu kalau kita lihat kepada ketersediaan Google Bard. Macam mana kita boleh perincikan penggunaan Google Bard dalam memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang pelajar tahun 1 yang baru masuk melihat programming dalam konteks dia. So, dia memberi AI itu adalah satu platform yang pelajar boleh gunakan sebagai rujukan dan membawa kepada classroom mereka. So, macam Datuk maklumkan tadilah, persediaan konten dan juga keperluan pelajar untuk mengikuti PDP itu sekarang ni lebih ringkas. Sebelum kita cakap kepada pembangunan software. Software-software yang ada di internet ataupun ketersediaan daripada pembekal-pembekal seperti Google banyak membantu untuk pelajar kita berinteraksi AI dalam bidang pembelajaran, contohnya programming tadi, Syarul. Baik. Antara cabarannya untuk AI di universiti, kita nak dengar juga pendapat daripada Azil. Tadi daripada perspektif pensyarah, pelajar pula bagaimana? Cabaran dari segi AI di universiti. Pada saya ia masih di peringkat awal sebab tidak semua student dapat hardware ataupun akses kepada AI ini kerana dari segi perisian komputer yang yang mereka ada, kemudian dari segi akses kepada AI itu tersebut. Jadi saya rasa betul COVID adalah satu titik permulaan di mana kita mewujudkan suasana di mana semua menerima teknologi itu. Ya, kemudian di fasa selepas COVID, Institut Sains Malaysia sendiri dan saya yakin keseluruhan IPTA mewujudkan fasiliti-fasiliti di mana pada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai perisian ataupun komputer yang mencapai tahap sesuatu dari segi maksud saya untuk menggunakan AI itu kita memerlukan perisian yang tertentu. Jadi fasiliti-fasiliti ini diwujudkan di setiap universiti, saya percaya, untuk membantu mereka-mereka yang mungkin dari latar belakang yang berbeza, mereka di M40, B40. Jadi mereka boleh menggunakan aplikasi ataupun perisian tersebut dengan secara total lah. Ya, saya faham begitu. Datuk, kalau di KPT baru saja kita kata laksanakan pendekkan tempoh pengajian beberapa kursus daripada 4 tahun jadi 3 tahun. Ada juga baru ni dilancarkan UM dan UKM yang saya terima info setakat ini mengamalkan 2U, 2H2U, 2 years university, 2 years at home. Jadi saya rasa perkara itu bila kita tidak ada teknologi yang cukup mantap, tidak cukup hebat, adakah kita mampu untuk laksanakan 2H2U, dan juga kalau 3 tahun itu adakah patut dibantu oleh AI juga? Okay, so I think definitely kita perlukan infrastructure in using AI because they need a bit on high computing power to do that. Saya kira saya kira ketersediaan kita kurang berbanding dengan pelaksanaan kita. Pendapat Datuk juga? Ya, maknanya we had to go faster in terms of providing infrastructure. I think kita punya isu adalah sekarang ni kebanyakan application is all on the cloud. So with the cloud technology, we need a high speed of bandwidth untuk access certain software. Because kebanyakan software sekarang all on subscription base, which is in the cloud. So jadi di situ we need a bit on the high-end application or hardware that can be accessible
But I think on the hardware side, not so critical. But we still in Malaysia is about the bandwidth. We have that problem. Bandwidth have not been resolved. Walaupun kita dah nak pergi kepada 4G ke 5G, but still that's a challenge. So there are dua perkara kat situ. Application satu, the network infrastructure. I think that is kesediaan itu perlu dipertingkatkan lagi. Itu pandangan saya. Baik. Dr. Ibrahim, kalau kita ikutkan sekarang ni, kita memang nak mengikuti negara yang maju. Berada sama, lebih-lebih lagi dalam peringkat pengajian tinggi, pendidikan tinggi, setara dengan negara maju. Tapi macam apa yang Datuk katakan, mungkin belum bersedia 100%, tapi pelaksanaan itu sudah ada. Mungkin saya nak bangkitkan kembali isu daripada 4 tahun, pendekkan dari 3 tahun. Mungkin dari segi credit hour-nya tu, kalau ikutkan di UTM MJIT, satu semester 18 credit hour. Adakah bila dipendekkan itu, ialah dengan benda pun dah mudah sekarang. Jadi maksudnya bila benda dah mudah, akses pun dah accessible, maksudnya kram lagi satu semester tu, credit hour tu. Macam mana? Okey, mungkin kalau saya rasa kita lihat daripada konteks AI itu sendiri, bagi tujuan bantu tempoh yang dimaklumkan tadi, 2 years in house, 2 years in university. Tapi asas dia, sebelum kita cerita kepada kurikulum yang kita maklumkan tadi, asas kepada keperluan AI. Mungkin kita tengok AI lah sebagai konteks point dia. Mungkin bagi pelajar-pelajar daripada jurusan komputer, jurusan kejuruteraan, engineering, mungkin AI itu agak sinonim dengan mereka. Okay. Tapi bila kita melihat pelajar-pelajar dalam bidang social science contohnya, mungkin itu bukan bidang saya, tetapi bila kita lihat diskusi-diskusi berkaitan dengan AI ini, ketersediaan AI ini perlu merangkupi bukan sahaja bidang-bidang kejuruteraan, bidang komputer, tetapi sepatutnya dia, bila adanya ChatGPT contoh, kita sering sebut perkara tersebut, AI ini perlu menjadi seperti satu bidang subjek yang perlu difahami oleh semua bidang-bidang, contohnya. Jadi kalau kita respon AI dalam konteks 2 years in-house, 2 years ataupun mungkin ada baru ni, kami di MJIT juga membincangkan perkara berkaitan dengan 1U to I. Okey. 1U to I, saya macam baru dengar. It is related dengan industri. Oh, okey. Model-model yang baru kita cuba explore. Okay. Tapi kalau kita lihat AI sebagai elemen penting dalam menjayakan aspirasi negara untuk program-program kurikulum-kurikulum yang baru ini, dalam konteks AI ini asasnya perlu kita libat samakan semua bidang-bidang. Bukan saja engineering, bidang perkomputeran, tetapi dia sepatutnya menjadi satu bidang yang umum, seperti bagaimana kita belajar matematik untuk bidang-bidang lain. Itu ringkasnya lah. Jadi itu adalah asas sebelum kita bincangkan kepada model-model yang cuba diterokai lah di dekat negara khususnya. Saya percaya asas kita kini masih lagi sama-sama. Jadi pendapat dan juga kita nak minta sikit sebagai penutup rancangan kita malam ini, mungkin apa antara idea ataupun antara plan AI di universiti pada masa akan datang. Datuk, silakan. Okay, I tengok into the point of, pertama sekali kita kena give full support to the use of AI-based facilities. Yang kedua, you have to support in of use of tools. So that tool must be easily available for the student to utilize it. And then yang ketiga, saya rasa the faculty or the instructor has to be also be prepared in terms of the utilization of AI in that perspective.
Contohnya dia banyak sekarang ni kita have to develop more content on AI based because dia ada AI for accounting, AI for engineering, AI for programming dan sebagainya. So that has to be fully supported within the university and also mesti ada collaborative between all the related specific people that are going to use in the course of the program. Okey. Baik, kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada ketiga-tiga panel kita, Datuk Gamat Gapar daripada MSU, Dr. Ibrahim daripada MJIT UTM dan juga Azil, pelajar PhD Seni Bina USM, kerana sudi bersama kita malam ini untuk bercakap berkenaan dengan AI. Berat sebenarnya topik ini untuk kita nak bawakan kepada fahaman umum, tapi sekarang saya dah percaya AI itu sangat membantu dan juga memudahkan kerja-kerja dan juga tugasan-tugasan yang diperlukan di universiti. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada penonton SIBT. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita ada nak berikan sedikit promo kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baik, Alhamdulillah kita dah bercakap berkenaan dengan AI di universiti, tapi sekarang saya nak bagi tahu 3 perkara kepada semua. Yang mana yang pertama saya nak war-warkan berkenaan dengan program Leluri Gemalai Bunga Tanjung 2023 yang berlangsung di UiTM Shah Alam, Dewan Konsert Seri Budiman UiTM Shah Alam. Malam ni bermula sebenarnya, dan juga apa ini Leluri Gemalai? Ia sebenarnya adalah satu program yang mengangkat budaya muzik dan tarian tradisional Melayu seperti Cak Lempong, Gamelan, Canggung, Asli, Inang dan juga Zapin dan juga Joget. Macam-macam lagi. Anda boleh pergi ke laman Sawang ataupun di media sosial Leluri Gemalai Bunga Tanjung 2023. Dan satu perkara lagi saya ingin beritahu berkenaan dengan Teater Legenda Mahsuri yang cukup hebat sebenarnya kalau kita ikutkan, yang diadakan di UPSI, kerjasama Jabatan Seni Persembahan Teater Fakulti Muzik dan Seni Persembahan Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang mana menawarkan anda sebenarnya di panggung budaya Fakulti Muzik dan juga Seni Persembahan UPSI. Hanya anda boleh tahu apakah sebenarnya cerita sebenar berkenaan dengan Mahsuri, adakah dia fitnah ataupun darahnya berwarna putih. Ceritanya di situ. Satu lagi berkenaan dengan program Hari Keselamatan di tempat kerja peringkat kebangsaan
yang diadakan di Politeknik Melaka pada 15 Julai 2023. Sebenarnya Politeknik Melaka dengan kerjasama MS OSH akan menganjurkan program World OSH Day 2023 sempena OSH Carnival Peringkat Kebangsaan. Salah satu tujuan program untuk mempromosikan dan menyebar tentang kepentingan persekitaran kerja dan amalan yang sihat dan juga baik di tempat kerja. Baik, terima kasih kepada anda kerana setia menonton Lensa IPT. 1 jam daripada jam 9 sampai jam 10 TV1 saluran berita RTM. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial untuk tahu perkembangan lanjut berkenaan dengan perkembangan Lensa IPT setiap minggu. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi pada minggu-minggu